Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah proklamasi darurat pengambil alihan kem program latihan khidmat negara ataupun PLKN. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita terlebih dahulu ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Komisioner Jeneral Penjara, iaitu Datuk Haji Nordin Haji Muhammad, yang merupakan Komisioner Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, kami ingin terlebih dahulu Datuk mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, belum terlambat sebenarnya, di atas pelantikan yang berbahagia Datuk sebagai Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia yang telah pun berkuat kuasa mulai 8 hari bulan Mac lalu. Tetapi saya percaya ini bukan satu tugas yang mudah tu ya. Dan kita akan berkongsi nanti misi dan juga visi Datuk berkaitan dengan isu ini. Dan kepada menonton yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya menyediakan ruang dan juga peluang kepada anda untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini. Jadi jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda. Seperti biasa, gunakan dua talian tersebut, 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baiklah, macam saya katakan tadilah di awal program tu ya. Ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada Datuk apabila dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia. Jadi apakah sebenarnya misi dan visi Datuk apabila memegang ataupun diberi tugas dan tanggungjawab memegang jawatan ini tu? Terima kasih Encik Syarkawi. Jadi kalau kita lihat dari sudut visi ini, mestilah berkaitan dengan penyelesaian masalah semasa yang dihadapi oleh Jabatan Penjara dalam konteks untuk melaksanakan inspirasi kerajaan berdasarkan kepada ekspektasi rakyat. Jadi hari ini semua tahu dan sedia maklum bahawa Jabatan Penjara Malaysia mengalami masalah kesesakan. Jadi pada awal tahun 2020 hari itu, jumlah banduan mencecah ke 72,000 pada masa tersebut. Dan pada masa itu juga lah kita berdepan dengan masalah negara kita. Pada masa itu berdepan dengan masalah penularan COVID-19. Dan ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada Jabatan Penjara yang berdepan dengan yang sedia ada berdepan dengan masalah kesesakan itu tadi. Kerana kita tahu maknanya untuk mencegah penularan COVID-19 ni penjarakan sosial itu is a must, amat perlu. Betul. Jadi sehubungan dengan itu adalah mustahil untuk penjara melaksanakan penjarakan sosial bagi mencegah penularan. Jadi inilah yang membimbangkan kita. Jadi sehubungan itu, apabila saya mengambil alih tampuk pentadbiran Jabatan Penjara Malaysia, terima kasih kepada kerajaan kerana memberi peluang ini. Jadi perkara agenda pertama adalah untuk kita mengatasi masalah kesesakan. Jadi kalau kita ikutkan sistem lama, sebenarnya tidak memberi banyak pilihan kepada negara lah, maknanya kepada penjara sendiri untuk berdepan dengan kesesakan ini, kerana kita tidak mempunyai hukuman-hukuman alternatif yang boleh kita gunakan secara meluas bagi mengekang masalah kesesakan di dalam penjara. Jadi sehubungan itu kita melihat peri pentingnya selain daripada incarceration, selain daripada detention, jadi kita memberi ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam program pemulihan ke atas penghuni bagi mengelakkan kesalahan berulang. Dan dalam masa yang sama kita dapat mengatasi masalah kesesakan tersebut. Dan pelaksanaan hukuman dalam komuniti, sebagai contohnya probation, parole
dan pembebasan banduan secara berlesen telah terbukti. Mana lebih berkesan untuk mengelakkan reoffending ini. Jadi dalam satu masa kita dapat mencapai kedua-dua sekali. Mana penjara kita tidak sesak, kita tidak berdepan dengan masalah ancaman pandemik COVID-19 seperti yang kita hadapi pada masa ini, dan dalam masa yang sama masyarakat kita lebih selamat kerana kurangnya berlaku jenayah berulang. Kerana hasil daripada pengalaman kita, kita dapati residivis di kalangan mereka yang ditahan di penjara tanpa berpeluang mengikuti program pemulihan dalam komuniti ini sangat boleh dikatakan 22 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan mereka yang berpeluang menjalani pemulihan dalam komuniti. Tadi saya suka bila Datuk sentuh tentang masalah kesesakan, dan ini memang merupakan satu masalah yang mungkin perlu dihadapi oleh pihak Jabatan Penjara sendiri. Dan bila negara dilanda oleh COVID-19 tu, perkara ini menjadi lebih ketara, kesannya lebih buruk, dan kita lihat bahawa kluster penjara itu sendiri menyumbang banyak juga menyumbang ke arah penularan COVID-19 ini. Mungkin boleh Datuk komen, how serious is actually itu? Jadi kalau kita lihat kluster penjara, pada satu masa jumlah positif di penjara itu menyumbang kepada 38% daripada kadar positif dalam masyarakat. Sehingga 38%. Jadi sehubungan dengan itu, jadi langkah-langkah segera perlu diambil oleh pihak kerajaan, terutama dari segi penjara memerlukan perancangan yang rapi dan teliti. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Kerana COVID bukan lahir daripada penjara. Betul. COVID dibawa masuk ke dalam penjara. Penjara ini adalah tempat kuarantin besar. Sebuah tempat kuarantin besar yang boleh dikatakan paling selamat sekiranya tidak ada pergerakan keluar masuk ke dalam penjara. Tetapi ancaman kita apabila ada berlakunya pergerakan masuk. Masyarakat sekitar, terutama sekali sekiranya penjara dia terletak di dalam kawasan merah. Jadi ancaman tu lagi tinggi berbanding dengan penjara yang terletak dalam kawasan kuning. Jadi sebab itulah apabila kerajaan mengumumkan MCO pada 18 Mac tahun 2020, pada 20 hari bulan Mac, Jabatan Penjara telah membentangkan pelan tindakan. Bagaimana 2 hari selepas itu saja kita telah membentangkan pelan tindakan bagaimana untuk kita berdepan dengan situasi pencegahan penularan COVID-19 ini. Jadi tindakan-tindakan yang telah kita ambil adalah sejajar dengan 3 fasa yang telah kita tetapkan. Di mana fasa pertama lebih kepada educate banduan, educate our staff, bagaimana untuk berdepan dan mengelakkan daripada berlakunya jangkitan dan penularan di penjara. Manakala fasa kedua lebih kepada persediaan kita apabila kita lihat dah ada kes COVID positif berada di kat penjara. Apa yang perlu kita laksanakan? SOP telah pun kita gerakkan jadi ke arah tersebut. Dan fasa ketiga apabila penularan itu berlaku secara serius di dalam penjara yang memerlukan kita mencari kaedah-kaedah ataupun penempatan-penempatan baru sementara untuk mengekang penularan COVID disebabkan oleh kesesakan. Bila Datuk sentuh soal itu, apakah dari segi pandangan Datuk sendiri bila kerajaan melaksanakan proklamasi darurat semasa pandemik COVID-19 ini, apakah Datuk melihat bahawa dari aspek keselamatan ianya memberikan satu dimensi baru sebenarnya kepada Jabatan Penjara sendiri dalam usaha untuk mengawal supaya penjara itu sendiri bukan menjadi kluster yang membimbangkan rakyat Malaysia? Jadi apabila kerajaan mengisytiharkan proklamasi darurat pada 11 Januari tahun 2021 ni, jadi kita lihat bertepatanlah pada masanya. Kerana agensi-agensi keselamatan, pasukan-pasukan keselamatan ni dia memerlukan lebih kuasa untuk bertindak bagi mengekang penularan dengan pematuhan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
Sebagaimana yang kita tahu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah mengisytiharkan PKP, PKPB, PKPP, PKPD di setengah-setengah tempat, dan penjara juga tidak terkecuali daripada di PKPD apabila keadaan dah tak terkawal. Betul. Jadi persoalan sekarang ni, kita memerlukan satu tindakan yang segera. Kerana kita nak menyelesaikan masalah semasa, bukan masalah pada masa akan datang. Jadi kita tak boleh nak tunggu. Jadi dengan kaedah inilah membolehkan jabatan penjara, saya bercakap bagi pihak jabatan penjara, dibantu segera oleh pihak kerajaan. Terutama sekali dalam konteks untuk menyelesaikan segera masalah kesesakan di penjara dengan menyewa fasiliti PLKN yang dilihat hampir menyamai fasiliti penjara, tetapi dengan sedikit ubah suai untuk tingkatkan tahap keselamatan, kita dah boleh masuk segera menggunakan fasiliti tersebut. Dan dengan adanya fasiliti seperti apa yang Datuk sebut tadilah, pengambilalihan program latihan khidmat negara itu sendiri, apakah Datuk melihat bahawa dari segi pengurusan kuarantin dan sebagainya mungkin akan menjadi lebih mudah, bukan mudah tetapi sekurang-kurangnya lebih selesa kepada Jabatan Penjara Malaysia? Okey. Berdasarkan kepada pengalaman kita berdepan dengan masalah ancaman COVID-19 ni, kita dapati seperti mana yang telah saya nyatakan sebelum ini, COVID-19 masuk daripada luar. Jadi sekiranya mereka yang masuk daripada luar, pesalah-pesalah tadi yang dihantar ke penjara, kita tidak tahu status dia. Dia masuk ke dalam penjara tanpa adanya saringan COVID, kita tak tahu sama ada dia ni positif ke negatif COVID. Jadi dia masuk ke dalam kawasan penjara itu, dia ditempatkan bersekali dengan banduan-banduan yang lain, jadi penularan akan berlaku. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, berdasarkan kepada pengalaman kita, kita merasakan selain daripada mana penyewaan kem PLKN ini boleh memberi dua kelebihan kepada kita, iaitu pertama, pengurangan dengan pertambahan kapasiti tadi dapat mengurangkan kesesakan di penjara. Dalam masa yang sama, kita bawa mereka tu karantin jauh daripada penjara. Dalam tempoh karantin itu, pihak PKPD, pihak PKD, pihak Kementerian Kesihatan akan membantu kita membuat saringan. Sekiranya mereka didapati negatif, mereka akan dibawa masuk ke penjara. Macam sekarang ni Datuk, bila kita sebut tentang penjara itu sendiri, sistem kuarantin yang ada sekarang ini macam mana? Memang dikuarantin dalam penjara itu ataupun macam mana tu? Jadi sekarang ni kita ada kita ada dua peringkat kuarantin. Satu kita kuarantin dia, apa yang kita praktiskan sekarang, kita kuarantin dia di satu tempat yang berbeza dengan mereka yang dah berada dalam penjara. Maknanya PLKN yang dijadikan sebagai penjara satelit ini juga dijadikan tempat kuarantin untuk pesalah-pesalah hukuman ringan, dan juga mereka yang ditahan riman, tahanan mahkamah magistrat, dan juga mahkamah session, dan selain daripada itu, mereka yang tidak terlibat dalam jenayah-jenayah yang serius, mana akan ditempatkan dekat PLKN yang sebagai penjara satelit tadi. Manakala bagi kes-kes seperti kes-kes yang berisiko tinggi, banduan-banduan yang hukuman dia sabitan, yang hukuman dia lebih daripada 3 tahun, dan tahanan mahkamah tinggi, jadi kita tempatkan di pusat transit penerimaan di luar kawasan penjara, bangunan penjara, dalam kawasan penjara yang kita ubah suai sebagai pusat transit penerimaan bagi tujuan kuarantin sebelum mereka dimasukkan ke dalam penjara. Selain daripada banduan Datuk, barangkali saya juga terfikir bagaimana dengan kaki tangan Jabatan Penjara sendiri yang bertugas di penjara-penjara itu sendiri. Berapa ramai agaknya, mungkin kalau Datuk ada facts and figures lah yang boleh kita kongsi bersama, yang juga dijangkiti oleh COVID-19 daripada mula sehingga sekarang tu, ada tak figurnya?
Jadi kalau dari segi figure lebih kurang dalam 1,000 lah. Oh, okey. 1,000 orang telah pun dijangkiti COVID-19. Dan daripada jumlah tersebut kalau katalah kita lihat dari segi risiko pegawai penjara yang bertugas bersama-sama dengan mereka, mengawal mereka, bertugas dekat tempat isolasi mereka. Kerana kalau kita lihat dia dalam menangani COVID ni, sebab kita tidak nak mendatangkan masalah kepada masyarakat luar. Jadi tempat yang PKRC tu bagi yang mild case akan juga diwujudkan di dalam penjara. Dan mereka pun akan bertugas dekat situ. Kan? Dari segi itu apabila mereka, tapi langkah-langkah yang sewajarnya kita ambil lah untuk mengekang. Tapi walau macam mana pun memang kita apabila kita dengan COVID ni kita tidak boleh, yang itulah kita tidak boleh nak elak perkara ini daripada berlaku. Okey, Tok, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini. Banyak informasi yang sedang saya kongsikan bersama dengan yang berbagai, Datuk. Tapi seperti biasalah, kita diarah untuk berehat terlebih dahulu. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, saya percaya anda juga mungkin ada pertanyaan ataupun ingin berkongsi sesuatu pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi saya ingatkan lagi, saya ulangi lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang proklamasi darurat pengambil alihan kem program latihan khidmat negara ataupun PLKN, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Haji Noordin Haji Mohamad, itu Komisioner Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia. Baiklah, saya dipahamkan bahawa setakat ini Jabatan Penjara dah pun mengambil alih 5 kem PLKN setakat ini, dan difahamkan bahawa 7 kem lagi akan diambil alih nanti oleh Jabatan Penjara Malaysia. So mungkin dari segi perubahan infrastruktur kem-kem itu, apakah akan ada satu perubahan yang drastik itu ataupun pihak lain yang mengendalikannya tu? Terima kasih. Dari segi penyediaan fasiliti di kem PLKN ini, kita dah tentulah kita akan menyediakan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian dengan keperluan untuk penjara lah. Selain daripada memastikan penjarakan sosial boleh berlaku untuk penempatan mereka dengan setiap kem tu ada kemudahan katil yang dijarakkan lah di antara satu penghuni dengan penghuni yang lain. Aspek keselamatan juga perlu dititik beratkan lah. Betul. Jadi kem-kem diubah suai berdasarkan kepada spesifikasi keselamatan pihak Jabatan Penjara dalam konteks terutama sekali untuk mencegah daripada kelarian dan lain-lain insiden yang tidak diingini lah. Betul. Dan sebab kita faham kem-kem PLKN ini terletak di tengah-tengah masyarakat. Jadi alhamdulillah sehingga hari ini kita dapat mengatasi masalah-masalah berhubung dengan isu yang melibatkan keselamatan dekat kem tersebut. Setakat ini apakah Datuk sendiri berpuas hati dengan apa yang berlaku sekarang ini, terutamanya di kem-kem program latihan khidmat negara yang diambil alih oleh Jabatan Penjara? Dan apakah Datuk yakin bahawa penularan COVID-19 ini mungkin boleh dikawal sebenarnya dengan adanya kem program latihan khidmat negara yang diambil alih oleh Jabatan Penjara Malaysia? Kalau dari segi kesan, kalau kita lihat terdapat kesan yang sangat meyakinkan kita lah bahawa keputusan kerajaan mengambil alih kem PLKN untuk tujuan pengurangan kesesakan di penjara dan sebagai tempat kuarantin ataupun saringan kemasukan sebelum mereka dihantar ke penjara. Jadi kesan dia tu sangat memberangsangkan, di mana setelah kita menggunakan fasiliti kem PLKN tu, kita lihat kadar positif
kadar positif COVID di penjara telah semakin berkurang. Dan untuk makluman, sebenarnya 98.5% kes-kes COVID yang dikesan di penjara sepanjang bulan 12 dan bulan Januari yang lepas, pada bulan Disember dan Januari yang lepas tu. Jadi kita lihat adalah daripada saringan di pusat-pusat transit penerimaan. Hanya 1.5% sahaja yang kita kesan di penjara. Itu pun yang ada rekod keluar ke mahkamah, keluar ke hospital. Jadi bila dia balik daripada tu, kita buat saringan balik, dapati positif. Jadi dari segi pencegahan COVID, penularan COVID di penjara tu, jadi hasilnya sangat sangat meyakinkan, boleh dikatakan berjaya sepenuhnya. Okey, bila kita kembali semula bercakap tentang proklamasi darurat ni, Nando, suka ataupun tidak, ianya banyak memberi kesan dan juga impak yang cukup positif sebenarnya bila kita bercakap tentang keselamatan negara. Dan bagi Datuk sendiri, apakah Datuk melihat bahawa proklamasi darurat ini sebenarnya juga memberi impak ataupun kesan yang cukup positif kepada Jabatan Penjara Malaysia? Jadi banyak perkara-perkara yang Jabatan Penjara dapat selesaikan, masalah-masalah lama yang kita dapat selesaikan melalui proklamasi darurat ini. Terutama sekali apabila kita nak melaksanakan sesuatu perkara, kalau kita lihat penjara semasa COVID ini, perlulah kita mengatasi masalah kesesakan dia. Jadi nak mengatasi masalah kesesakan ni, ada dua perkara yang perlu kita lihat. Yang pertama, kawal kemasukan. Yang kedua, tingkatkan pembebasan. Jadi dua perkara. Jadi dengan sendirinya jumlah populasi penjara akan berkurang. Dari segi darurat untuk mengawal kemasukan ini, jadi insya-Allah pada hari ini kita sedang berusaha untuk mewujudkan satu lagi, kita nak memperluaskan perintah kehadiran wajib, pelaksanaan perintah kehadiran wajib. Perintah kehadiran wajib ini merupakan satu bentuk probation. Satu bentuk probation atau hukuman alternatif kepada pemenjaraan. Jadi sebelum ini, di bawah Akta 461, Akta Kehadiran Wajib 1954. Jadi kalau di situ hukuman untuk perintah kehadiran wajib ni bagi kesalahan di bawah yang boleh membawa hukuman setahun, tetapi dia diberi perintah kehadiran wajib untuk selama 3 bulan sebagai ganti. Jadi mereka yang di award dengan disabitkan dengan perintah kehadiran wajib ni, dia kendaki menjalankan khidmat sosial, kerja sosial. Kerja sosial selama lebih kurang dalam 4 jam sehari. 4 jam sehari untuk tempoh selama 3 bulan sebelum ni. Jadi insya-Allah kita akan memperluaskan, sedang berusaha untuk memperluaskan kepada setahun. Mana daripada 3 bulan perintah kehadiran wajib, mana diperluaskan selama setahun. Dan ini adalah bagi hukuman untuk kesalahan di bawah 3 tahun. Jadi ada pilihan. Jadi dia boleh diberi hukuman perintah kehadiran wajib selama setahun. Tapi perkara ini belum lagi dilaksanakan. Belum lagi dilaksanakan, sedang dalam proses. Okey. Satu lagi aspek ini pun selalu dimainkan di luar sana, selalu disebut oleh ramai pihak yang mengatakan Datuk pun membangkitkan isu tentang kesesakan penjara di negara kita ini, dan ianya menjadi satu masalah juga sebenarnya, bukan saja kepada Jabatan Penjara Malaysia, mungkin juga kepada banduan-banduan yang sedang menjalani hukuman dan sebagainya. Tetapi apakah Datuk merasa yakin bahawa masanya sudah sampai sebenarnya di mana kita juga harus mengubah dari segi pendekatan kita terhadap penjara itu sendiri, mungkin dari segi facilities, dari segi layanan yang diterima di dalam penjara dan sebagainya. Apakah kita memerlukan satu perubahan juga sebenarnya dari aspek ini? Ya. Jadi kalau kita lihat perubahan ini mestilah macam saya katalah selari dengan ekspektasi rakyat.
Jadi apa-apa pun mana kita lihat masyarakat perlu menerima perubahan dan masyarakat perlu melihat bahawa cara konvensional mengurus penjara pada hari ini perlu diubah. Kerana akhirnya banduan-banduan ini, bekas-bekas banduan apabila dibebaskan, maknanya dia akan pulang ke pangkuan masyarakat juga. Nah, jadi sebab itulah daripada kemasukan, kita katakan daripada masyarakat lah, masalah yang dibuat dalam masyarakat, mereka disabitkan dengan kesalahan, dihantar ke penjara, mana diserah kepada pihak penjara untuk memulihkan mereka. Dan prinsip kepada penghukuman ni, dia ada 4 lah prinsip kepada penghukuman, sentencing principle. Satu, mana setiap hukuman tu dia perlu ada pembalasan, mana boleh dilihat sebagai you kena hukum daripada apa yang you buat, you dapat balasan. Kemudian yang kedua, mana untuk pencegahan, supaya dia serik daripada melakukan dan orang lain yang melihat dia dihukum itu juga serik, mana takut untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang ketiga adalah pemulihan. Kita masukkan mereka ke dalam penjara, bukan kita tahan saja. Mana kita, pegawai penjara lah bertanggungjawab untuk memulihkan mereka. Tetapi kalau kita lihat pemulihan dalam penjara, dalam persekitaran yang tertutup, tanpa mereka ada peluang untuk dipulihkan dalam persekitaran terbuka, maksud saya dalam masyarakat. Jadi bagaimana kita nak memastikan transisi mereka ke dalam masyarakat itu tidak mempunyai sebarang masalah? Kerana kita bercakap pasal stigma. Stigma ni bukan di kalangan banduan saja yang terasa stigma apabila nak kembali kepada masyarakat. Masyarakat juga akan rasa stigma apabila tiba-tiba berjumpa, dia tahu kawan tu buat salah, bebas, balik semula ke kawasan dia. Jadi stigma juga kepada masyarakat. Bila Datuk sentuh tentang stigma tu, apakah ianya masih lagi berlaku secara serius di kalangan masyarakat kita, menerima banduan-banduan yang sudah pun dipulihkan di dalam penjara, keluar semula ke dalam masyarakat? Apakah masih lagi ada perasaan bahawa ini tak boleh percaya ni, ini dulu masuk penjara ni? Jadi perasaan itu adakah masih lagi bermain di kalangan rakyat Malaysia secara menyeluruh? Kira sedikit sebanyak masih ada. Jadi bukan senang untuk kita membersihkan diri. Sebab itulah kita katakan kita latih para banduan ini supaya mereka dipercayai semula, dapat meraih kepercayaan semula masyarakat terhadap diri mereka, dan mereka telah berubah. Tapi alhamdulillah sejak akhir-akhir ini kita dapati penerimaan majikan-majikan terhadap bekas-bekas banduan, penerimaan keluarga terhadap mereka juga, mana boleh dikatakan berlaku peningkatan lah. Di mana pada masa ini majikan-majikan berharap dapat menggaji banduan dengan dasar-dasar semasa yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini. Jadi permintaan kepada penggunaan banduan tu boleh dikatakan tinggi lah. Jadi kita tidak ada masalah untuk menawarkan, menyediakan pekerjaan kepada banduan yang nak menjalani pemulihan dalam komuniti. Sebab kalau kalau kita lihat kepada residivis lah, pengulang laku jenayah ni, jadi ada 2 perkara lah penting untuk kita mengelak pengulangan laku jenayah. Mana yang pertama, dia ada pekerjaan. Yang kedua, dia ada tempat tinggal. Jadi kalau 2 perkara itu dapat kita penuhi, jadi yang inilah yang akan membantu mereka memulihkan kehidupan mereka semula. Kita bercakap tentang stigma. Saya masih lagi nak menekankan tentang isu ni tu, kerana ini merupakan isu yang menjadi persoalan yang agak serius sebenarnya. Stigma masyarakat terhadap bekas banduan-banduan. Ada tak daripada pemerhatian dan juga pengalaman Datuk sendirilah yang melihat bahawa sesungguhnya ada juga bekas banduan-banduan ini yang sudah pun dibebaskan dan akhirnya mereka dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan mencatatkan kejayaan dalam kehidupan mereka yang mungkin boleh dijadikan sebagai contoh sebenarnya kepada banduan-banduan lain. Jadi kalau di kalangan mereka yang berjaya ni, kita lihat begini sajalah. Kalau kita nak ambil contoh, memang banyak contoh di sini lah. Tapi kalau kita lihat kepada kadar residivis, kadar residivis ni pengulang laku, dia mengulangi balik jenayah yang
berjenayah dan akhirnya masuk semula ke penjara. Jadi pengiraan kadar residivis kita ni untuk tempoh kita buat sekarang ni untuk tempoh 3 tahun. Selepas bebas daripada penjara, mana tidak mengulang jenayah dan tidak dimasukkan semula ke penjara. Jadi boleh dikatakan 85% tu berjaya. Jadi 15% tu gagal lah. Okey. Jadi tahap kejayaan yang dapat menyesuaikan diri sangat banyak. Dan kalau kita lihat di Norway misalnya, dia dikatakan sebagai sebuah negara di Scandinavian country yang mempunyai kadar residivis yang terendah lah di kalangan negara-negara maju. Itu pun 20%. Mana 80% berjaya, 20% mana balik semula ke penjara. Jadi kejayaan-kejayaan ini sekarang ni, sebab itulah kita nak melihat kepada apa yang saya katakan, sekiranya mereka berpeluang menjalani hukuman dalam komuniti, 99.5% berjaya. Okey. Berjaya keluar daripada rantaian jenayah mereka dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat dan memulakan kehidupan baru. Hanya 0.5% saja kembali ke penjara. Jadi sebab tu hari ni kita kalau ni kita nak menyeru semua masyarakat agar memberi peluang kedua lah kepada mereka. Jadi Jabatan Penjara Malaysia akan cuba sedaya upaya mana untuk kita mencadangkan hukuman-hukuman baru yang boleh diperkenalkan, yang kita yakin bahawa hukuman tersebut selain daripada dapat membantu mereka untuk kembali kepada masyarakat sebagai warga negara insaf dan produktif, tetapi hukuman-hukuman ini juga akan dapat membantu keluarga mereka, membantu masyarakat mereka, membantu negara. Kalau kita katakan kadar penahanan sesebuah negara terlalu tinggi pun tak bagus image dia kepada dunia. Sekarang ni kita 208 per 100,000 penduduk kadar penahanan kita, berbanding dengan guideline international standard ni lebih 145 per 100,000. Jadi banyak lagi lah yang perlu kita laksanakan. Dan dalam konteks ini saya percaya dengan kerajaan prihatin yang kita ada pada hari ini, jadi kita akan dapat bersama-sama lah melaksanakan inspirasi kerajaan untuk memenuhi ekspektasi rakyat. Okey, menarik. Saya petik daripada apa yang Datuk sebut, istilah pengulangan laku jenayah dan juga banyak lagi yang perlu kita lakukan. Apakah Jabatan Penjara Malaysia juga sebenarnya telah mewujudkan kerjasama mungkin dengan syarikat-syarikat di luar, mungkin jugalah daripada bekas banduan-banduan ini bila mereka keluar dan sebagainya, mungkin ada syarikat-syarikat yang sudah pun sebenarnya membuka pintu mereka, memberi peluang pada mereka untuk membina kehidupan baru itu. Apakah kerjasama itu Datuk rasakan erat sekarang ini ataupun perlu diperluaskan lagi? Jadi dia kerjasama tu memang perlu diperluaskan lah. Tetapi dari segi kejayaan yang kita boleh kongsi, pada masa ini terdapat lebih daripada 140 buah syarikat lah yang bekerjasama dengan Jabatan Penjara untuk menawarkan peluang-peluang pekerjaan kepada bekas-bekas banduan ataupun banduan kita yang sedang menjalani perintah parol dan perintah pembebasan secara berlesen. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, inilah yang kita sangat-sangat perlukan. Jadi kalau kita lihat dari segi pembebasan banduan ni setahun lebih kurang dalam 60 ke 180 ribu setahun. Kita membebaskan banduan yang masuk ke dalam penjara 220 hingga 240 ribu setahun. Jadi kalau kita lihat di manakah mereka ni bila mereka dibebaskan, ke mana hala tuju mereka. Jadi sebab itulah Jabatan Penjara mengambil inisiatif mewujudkan tim resettlement. Jadi kita mewujudkan tim pegawai penempatan semula yang membantu mereka yang nak dibebaskan ni mencari peluang pekerjaan kepada mereka, cari tempat tinggal kepada mereka,
supaya apabila mereka dibebaskan, mereka dah ada hala tuju. Jadi bayangkan bila bebas dalam penjara, dah tinggal lama penjara, nak tuju, nak balik ke rumah, tak tahu penerimaan family macam mana. Sebab waktu di dalam penjara, jadi tak pernah jumpa keluarga misalnya kan. Jadi perkara-perkara inilah yang menjadi prioriti kepada kita pada hari ini. Jadi selain daripada kita katakan yang kita nak promote probation itu, sebab kita yakin bahawa akhirnya apa yang kita perlukan adalah untuk melindungi masyarakat. Jadi kalau katalah penjara bebaskan pesalah-pesalah ni tadi selepas menjalani hukuman, jadi mereka akan menjadi jiran kepada masyarakat juga. Mereka akan hidup di kalangan masyarakat. Tetapi tanpa ada satu program transisi yang jelas, dan seragam daripada penjara ke dalam kepada masyarakat, jadi sukar untuk kita melindungi masyarakat dalam konteks tersebut. Persepsi dan juga stigma ini pun satu lagi yang penting jugalah. Walaupun kita lari sedikit daripada apa yang kita bincangkan tentang COVID-19 tu, tapi ramai yang ingin mengetahui sebenarnya apa yang berlaku dalam penjara. Ada juga yang mengatakan bahawa penjara itu seolah-olah tempat di mana mereka diseksa dan sebagainya. Ada juga dikatakan bahawa pegawai-pegawai ataupun kaki tangan jabatan penjara sendiri mengambil kesempatan untuk menyeksa banduan-banduan ini. Jadi persepsi seperti ini harus dikikis sebenarnya, dan saya percaya Datuk sendiri pun melihat isu ini sebagai satu isu yang cukup serius, dan jaminan kepada masyarakat bahawa penjara bukanlah tempat untuk diseksa banduan-banduan dan sebagainya tu. Berdasarkan kepada kewujudan sistem kepenjaraan itu sendiri, pada masa ini usaha khusus yang bersungguh-sungguh mana dibuat untuk memastikan banduan itu dipulihkan. Kalau kita lihat, sekiranya penjara itu sesak, seksaan dah pun berlaku. Dalam keadaan layanan yang tak sempurna, cuba bayangkan kita terpaksa berkongsi satu ruang yang sempit. Itu pun dah kira punishment, dah kira satu penyeksaan. Betul. Tetapi walau bagaimanapun, usaha berterusan telah kita laksanakan untuk mengurangkan kesesakan. Dalam masa yang sama, pegawai-pegawai penjara itu tadi boleh memberi lebih tumpuan, lebih layanan yang baik lagi kepada mereka apabila jumlah mereka itu kurang berbanding dengan jumlah pegawai penjara yang ada. Jadi di situ bukan kita katakan okey, masuk dalam penjara, sedap kerja sebagai pegawai penjara ni. Pada pandangan kita, okey, boleh pukul orang, kan? Jadi yang itu tidak berlaku. Mereka bertugas secara profesional. Mereka ada kod etika. Sekiranya ada kes yang sedemikian dilakukan oleh segelintir kecil pegawai penjara yang kadang-kadang tak dapat nak mengawal emosi mereka, jadi pegawai tersebut akan diambil tindakan disiplin, dan kita tidak teragak-agak untuk mengenakan tindakan yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Tetapi kes-kes sangat terpencil. Okey, Datuk, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi mungkin persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio, iaitu yang berbahagia KJP Datuk Haji Nordin Haji Muhammad yang merupakan Komisioner Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia. Kita rehat buat kali terakhir. Malah kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Mungkin kita kembali semula kepada topik yang sedang kita bincangkan ketika ini, Datuk, ya. Kerajaan telah pun melakukan pelbagai cara dalam usaha untuk menentang penularan COVID-19 ini. PKP diperkenalkan, proklamasi darurat juga telah pun dilaksanakan. Jadi harapan KDN sendiri dalam menghadapi pandemik COVID-19 pada masa akan datang. Apakah mungkin ada lagi langkah-langkah yang perlu dilakukan? Apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini kita anggap sebagai sesuatu yang cukup berjaya sebenarnya untuk mengawal penularan COVID-19, tetapi masih lagi kita berjuang dengan musuh yang tak dapat kita lihat dan sebagainya. Mungkin pandangan Datuk dalam isu ini tu. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini,
Perkara yang paling penting sekali dalam kita berdepan dengan masalah ini adalah rapatkan barisan. Jangan adanya perpecahan di antara kita. Jadi kita kena, kalau kita katakan dalam konteks penjara, semua anggota-anggota penjara, anggota-anggota saya telah pun bersatu padu, bersatu hati, sanggup berkorban masa, tenaga dalam usaha untuk melalui masalah yang kita hadapi pada hari ini. Cuba kita bayangkan apabila penjara di PKPD ada yang sampai 45 hari. Staf-staf penjara itu sendiri, staf-staf penjara sanggup duduk dikurung bersama-sama dengan banduan selama 45 hari juga untuk memastikan kelangsungan tugas dari segi pelaksanaan tanggungjawab mereka dapat disempurnakan. Jadi mereka sanggup berkorban ke arah tersebut. Dan selain daripada itu, kita juga tahu bahawa mustahil untuk kita melalui cabaran ini tanpa adanya kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan, NGO, syarikat-syarikat yang turut menghulurkan bantuan dalam menyelesaikan masalah kita. Jadi persefahaman amat penting. Kadang-kadang kita tahu bahawa sebagai contoh kita katakan mana kerjasama kita dengan PDRM. Terima kasih kepada pihak PDRM kerana telah melaksanakan menguatkuasa Seksyen 71 Akta Penjara, di mana banduan tahanan-tahanan disimpan sementara dalam lokap sebab untuk mengawal kesesakan di penjara tersebut. Di penjara tu, jadi tahanan tu daripada bila dijatuh hukuman oleh mahkamah, PDRM tidak terus hantar ke penjara, disimpan sementara di lokap mereka, dan sehinggalah penjara tersebut dah boleh menerima banduan, barulah mereka hantar ke penjara. Dan begitu juga alat-alat PPE yang turut disumbangkan, mana dibekalkan oleh pihak NALMA bagi kegunaan banduan, bagi kegunaan staf. Jadi dalam keadaan kita memerlukan peralatan-peralatan segera, jadi dah ada stok yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu kita pada bila-bila masa yang kita perlukan. Dan selain daripada itu, NGO yang tampil tampil ke hadapan bersama-sama dengan kerajaan untuk mendepani perkara ini. Dan of course lah, kalau kita lihat kita tidak akan berjaya melalui sehingga seperti sekarang kalau tanpa adanya kerjasama yang rapat dengan KKM itu sendiri. Betul. Jadi pihak KKM pun banyak membantu menerusi PKD yang telah memberi pendidikan kepada pegawai-pegawai penjara bagaimana nak berdepan dengan COVID, dan sanggup bersama dengan pegawai penjara dalam penjara sendiri untuk merawat mereka yang mild COVID ni tadi. Apakah Datuk sendiri berpuas hati dengan perubahan yang terpaksa dihadapi oleh pegawai-pegawai atau kaki tangan Jabatan Penjara sendiri, terutamanya dari segi pendekatan mereka terhadap pekerjaan yang mungkin sebelum COVID-19 ini berbeza, tetapi semasa COVID-19 ini juga mereka dapat menyesuaikan diri dengan cabaran dan juga kehendak semasa COVID-19. Jadi seperti mana jugalah masyarakat kita di luar, begitu jugalah pegawai-pegawai penjara yang bertugas di penjara. Jadi amalan kepada normal-normal baru, normal-normal baru tu sangat dititik beratkan. Jadi kalau kita ikutkan 3 perkara lah yang sering dijaga, iaitu elak daripada bersentuhan, memakai pelitup muka, dan juga mencuci tangan sama ada dengan hand sanitizer ataupun sabun. Dan dia ada di kalangan pegawai penjara yang bertugas di tempat-tempat yang berisiko tinggi seperti di PKRC dalam penjara, dekat blok-blok kuarantin. Jadi mereka dah biasa menggunakan pakaian PPE
Dan untuk makluman, orang yang biasa pakai pakaian PPE itu tahulah bagaimana seksa dia, panasnya dia. Dan yang itu pun mereka, dan kita dari segi pihak pengurusan, kita terpaksa bila kat tempat macam tu kita terpaksa mengatur anggota-anggota kita untuk bertugas secara penggiliran lah, 3 jam bertukar, pakai PPE, lepas tu boleh buka rehat sekejap, pakai ambil PPE lain, pakai balik. Jadi bertugas balik. Lega ataupun tidak tu bila pengambil alihan kem program latihan khidmat negara ini dilaksanakan, apakah Datuk melihat bahawa sekurang-kurangnya kaki tangan jabatan penjara juga mendapat satu nafas baru sebenarnya dalam menjalankan tugas mereka menjadi lebih selesa sekurang-kurangnya dan lebih selamat? Ia adalah satu keputusan bijak dan strategik oleh kerajaan. Kerana kerajaan kita tahu bahawa punca utama kepada masalah COVID-19 di penjara ini adalah kesesakan. Pengambilan 5 kem PLKN itu dapat menyediakan tambahan kapasiti segera kepada kita sebanyak 2,150. Manakala 7 lagi kem PLKN yang dijangka akan digunakan secara berperingkat sehingga bulan 6 ni baru kita katakan okey, kita dah ni bulan 6 ni akan mula digunakan. Ada yang bermula pada 1 April, ada yang bermula pada 1 Mei, ada yang akan kita buka pada 1 Jun. Jadi ini akan menawarkan lagi sebanyak 3,500, lebih kurang dalam 3,500 kapasiti lagi. Jadi ini dah cukup, tentulah sangat dihargai oleh pegawai-pegawai penjara, kerana mereka bukan sahaja mereka akan terjejas, tetapi family mereka pun akan turut terjejas sekiranya berlaku penularan COVID-19 di kalangan mereka. Dan selepas selesainya ialah kita berdoa semoga kita dapat mengatasi ancaman COVID-19 ini itu harapan rakyat Malaysia sebenarnya. Tetapi mungkin juga ada satu harapan yang tinggi juga daripada Jabatan Penjara Malaysia dan juga Kementerian Dalam Negeri. Barangkali walaupun nanti selepas selesainya ataupun berjayanya kita menyekat penularan COVID-19 ini, mungkin pengambil alihan kem-kem PLKN ini mungkin boleh diteruskan dalam usaha untuk menyelesaikan masalah utama yang Datuk sebut tadi, kesesakan di dalam penjara. Apakah itu juga harapan Jabatan Penjara? Jadi sekarang ni kita memang memerlukan kapasiti, bukan setakat kapasiti yang kita perlukan. Tapi kita memerlukan satu sistem kepenjaraan yang baru. Di mana kita banyak yang kita dah belajar daripada pengalaman COVID-19 ini. Dengan kejayaan kita mencegah penularan COVID-19 pada masa sekarang melalui pewujudan penjara satelit, pusat transit penerimaan, ini menunjukkan bahawa penjara pada masa hadapan memerlukan admission prison, penjara penerimaan. Jadi di penjara penerimaan inilah pusat kuarantin yang standard, yang menepati piawaian KKM boleh kita wujudkan. Dan di samping itu, di admission prison ini jugalah kita dapat melaksanakan profiling kepada banduan untuk melihat tahap risiko mereka. Sama ada mereka berisiko tinggi, berisiko sederhana dan berisiko rendah, selain daripada mengenal pasti di awal lagi program pemulihan yang diperlukan oleh mereka. Okey. Kita di penghujung Datuk, ada lebih kurang 2 minit saja lagi masa sebenarnya. Begitu pantas berlalu sebenarnya masa kita. Jabatan Penjara Malaysia akan mengadakan sambutan Hari Penjara yang ke-231. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk, apakah harapan Datuk sendiri sempena dengan sambutan Hari Penjara yang akan disambut nanti tu. Jadi terima kasih, kita akan menyambut sambutan Hari Penjara ke-231 pada insya-Allah pada bulan April ini. Okey. Dan apa yang akan kita lakukan, bahawa kita akan bersama-sama meraihkan majlis untuk menghargai jasa dan juga pengorbanan pegawai-pegawai dan anggota Jabatan Penjara Malaysia
dalam melakukan peningkatan profesionalisme melalui program-program pemulihan yang dinamik. Okey. Jadi kalau kita lihat tema sambutan Hari Penjara kita pada tahun ini, kita tak ubah. Sama seperti tahun lepas, iaitu transformasi penjara kemakmuran bersama. Okey. Jadi itu bermaksud bahawa penjara kita ni perlu ditransform. Penjara memerlukan reformasi. Jadi pemenjaraan semata-mata tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Jadi kita perlu memperkenalkan lebih banyak lagi hukuman-hukuman pilihan dalam komuniti yang ada sekarang ni. Kita lihat kita ada perintah kehadiran wajib. Selain daripada perintah kehadiran wajib, mungkin hukuman yang berbentuk tahanan rumah boleh kita praktikkan. Jadi siapa-siapa yang duduk dekat rumah semasa PKP ni boleh rasa bagaimana seksanya duduk di rumah walaupun duduk di rumah sendiri. Betul. Pergerakan terhad. Jadi itu dah menjadi kira macam satu pengalaman kepada kita. Jadi untuk kita katakan mungkin pada masa hadapan sebaik saja PKP berakhir, ada yang mungkin rindu dengan PKP. Betul. Jadi kalau kita lihat dekat situ, mana home detention boleh juga diperkenalkan, dan selain daripada itu suspended ataupun deferred sentence ataupun penangguhan hukuman boleh juga diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Jadi kita berhasrat kalau kita lihat dari segi criminal justice yang kita amalkan sekarang, dapat kita beralih kepada restorative justice yang lebih bersifat terbuka, yang menggalakkan masyarakat bersama-sama dengan kita menyelesaikan masalah untuk memulihkan banduan supaya tidak berlaku reoffending ataupun yang menyebabkan berlakunya residivis. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Komisioner Jeneral Penjara Datuk Haji Nordin Haji Muhammad, Komisioner Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Saya cukup selesa Datuk sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk, terutamanya untuk mengetahui tentang perkembangan terkini penjara-penjara di Malaysia ini, dan apa yang Datuk lontarkan itu adalah merupakan lontaran-lontaran yang cukup bernas sebenarnya, dan kita harap semua pihak mungkin akan memberi perhatian serius dengan apa yang dicadangkan oleh yang berbahagia Datuk Haji Nordin. Terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.